Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kali ini saya nak berkongsi sebuah doa daripada Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, terimalah amalan ini daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, salah satu sifat terpuji bagi orang-orang beriman ialah merasa takut, merasa bimbang seandainya amal-amal soleh yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lazimnya kita bergembira, wah kita telah buat amalan ini atau amalan tu. Sebagai contoh, kita baru saja melalui bulan Ramadan, kita bergembira jika dapat berpuasa penuh. Jika tak berpuasa pun adalah sebab-sebab yang memang diizinkan oleh hukum syarak. Kita melazimi solat berjemaah, kita melazimi solat tarawih, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak bersedekah. Bila habis Ramadan masuk 1 Syawal, kita bergembira. Sebenarnya bergembira kerana 1 Syawal okey, tetapi amalan Ramadan tu patut ada kebimbangan dalam diri kita seandainya ia tidak diterima oleh Allah SWT. Bukan saja amalan Ramadan, mana-mana amalan sepanjang tahun. Macam sekarang ini di bulan Syawal, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sedang berusaha untuk berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Hendaklah juga kita bimbang seandainya amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak diterima? Dua, okey? Sebab apabila kita beramal, syarat amalan itu diterima oleh Allah SWT ada dua. Pertama, hendaklah ia ikhlas kepada Allah, baik sebelum, semasa atau selepas melaksanakan amalan tersebut. Okey? Sebab lazimnya sebelum ikhlas, semasa tu ikhlas, dah habis tu rosak keikhlasan. Aku dah habis puasa 6, kau berapa hari lagi? 4 hari lagi. Slow lah kau ni. Mula dah katakan merosakkan keikhlasan. Okay? Itu nombor 1. Nombor 2, hendaklah amalan kita itu selari 100% dengan sunnah Nabi SAW. Jangan adjust, jangan tukuk tambah, jangan buat perkara-perkara baru lalu diperindahkan dengan nama hasanah. Apabila memenuhi 2 syarat ini, insya-Allah Allah menerima amalan kita. Sebab kadang-kadang apa yang berlaku, seseorang itu dia memang ikhlas, tetapi amalannya tidak selari dengan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang orang lain pula dia bertepatan dengan sunnah Nabi, tetapi dia tidak ikhlas pula. Ada pula kes lain, ikhlas dan juga menepati sunnah Nabi, tapi ikhlasnya 90%. Menepati sunnah Nabinya 90%. Okey? Jadi ia perkara-perkara yang boleh mengganggu, merosakkan dan menjejaskan sama ada amalan kita itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Sebagai contoh sekarang bulan Syawal, puasa 6 hari daripada bulan Syawal, ada sebahagian orang, bukan semua, sebahagian orang pada 1 Syawal dia sambut hari raya, tapi biasa-biasa je, hamba biasa-biasa. Tapi bila dia dah puasa 6 hari, bila dia dah genap puasa 6 hari, bila dah genap tu, hari dah genap, itulah hari raya dia yang paling besar. Okey, jika 1 Syawal dia masak biasa-biasa je, nasi, kicap dengan timun. Bila dah habis puasa 6, baru dia masak yang grand-grand apa semua tu. Okey, sebab hari raya dia yang sebenar, walaupun dia tak sebut dengan mulut, walaupun tak ada sembahyang raya, tapi bagi dia, perayaan dia yang sebenar ialah bila habis 6 Syawal, bukan bila habis bulan Ramadan. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, sebahagian orang ada begitu. Dia punya hari raya dia 1 Syawal tu sederhana, biasa-biasa je, hambar. Tapi yang betul-betul dia semangat bila habis 6 hari puasa di bulan Syawal. Kena hati-hati ya. Baik. Okey, saya berkata antara sifat terpuji ialah hendaklah kita merasa bimbang, merasa takut, merasa gementar seandainya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalil tak? Ada. Mari kita rujuk surah Al-Mu'minun, surah nombor 23 ayat nombor 60. Sebenarnya perbincangan ini bermula daripada ayat nombor 57, tetapi yang merujuk kepada apa yang saya sedang sebut di sini ialah
ayat nombor 60, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, sementara hati mereka gementar, sementara hati mereka takut bahwasanya mereka kepada Tuhan mereka akan dikembalikan. Kenapa ada perasaan takut ni? Okey, ada sebuah hadis berkaitan dengan ayat ni ya, ayat nombor 60 ini. Mari kita rujuk dalam Sunan At-Tirmizi. Sunan Tirmizi hadis nombor 3099. Jika penomboran lain, hadis nombor 3175. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hazihil ayah wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Qalat Aisyah. Okey, lalu dia berkata tentang ayat tu, ahum allazina yashrabunal khamra wa yasrikuna. Apakah mereka tu yang dimasukkan oleh ayat 60 surah Mukminun tadi tu? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang minum arak dan juga mencuri? Dalam lafaz Musnad Ahmad, okey, ada tambahan. Apakah mereka tu orang-orang yang mencuri, berzina dan minum arak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya binti Siddiq. Bukan begitu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu allazina yasumuna, ialah orang-orang yang berpuasa, wa yusalluna, dan orang-orang yang melaksanakan solat, wa yatasaddaquna, dan mereka lah orang-orang yang bersedekah, wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum, dan mereka takut andai semua itu la yuqbala minhum, tidak diterima oleh Allah daripada mereka, tidak diterima daripada mereka. Kemudian baginda menyambung, ulaikal lazina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Okey? Ya, siapa orang-orang ni? Orang-orang yang ada perasaan takut ni. Ingat ya? Mereka ni berpuasa. Mereka, sebab ayat 60 tadi sebut tentang memberi saja kan, lazimnya memberi sedekah ataupun memberi zakat. Tapi dalam hadis ini menerangkan ia lebih umum, hanya merujuk kepada orang yang berpuasa, orang yang solat, orang yang bersedekah, bahkan apa-apa amal soleh yang lain. Tapi merasa takut andai kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan tersebut. Inilah sifat terpuji yang disebut oleh ayat 60 surah Al-Mukminun tadi. Sebab itu ya, bila bincang tentang puasa, tentang bulan Ramadan itu, generasi salafus soleh apabila berakhirnya bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, ucapan kepada sesama mereka ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Bila 1 Syawal biasa dah dapat WhatsApp kan? Ada jumpa tak ucapan tu? Kenapa nak ucap macam tu? Okey, ucapan tersebut berasal daripada generasi salafus soleh dan mereka mengucapkannya sebagai satu bentuk doa. Moga-moga Allah menerima amalan kita, amalan kalian dalam sebulan Ramadan yang lepas. Walaupun kita bergembira sempena 1 Syawal, tetapi part of ourselves, sebahagian daripada diri kita ni, sebahagian tu bergembira, sebahagian lagi macam bimbang, takut, khawatir. Okey, andai kata semua amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab tu dalam ucapan itu, ucapan itu merupakan satu doa. Okey, semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian. Dan ayuh kita biasakan apabila hari raya kita mengucapkan kata-kata tersebut. Satu masa dulu kata-kata itu macam satu yang aneh, yang janggal. Tapi sekarang ni saya lihat dalam WhatsApp group banyak sudah orang yang berkongsi kata-kata itu. Tetapi mungkin ada yang tak faham apakah hikmah, kenapa pula nak sebut begitu. Inilah sebabnya ya. Bila ucapan yang biasa di kalangan masyarakat kita, maaf zahir dan batin, itu sesuatu yang perlu disemak semula. Kita minta maaf bila kita buat salah kepada orang. Apa yang pula yang berlaku, bukan semua, sebahagian orang bila dia buat salah, dia buat tak tahu je. Tiba-tiba masuk 1 Syawal, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kau minta maaf apa? Entah apa-apa pun lah. Kan? Sebab bila kita buat salah, time itulah kita minta maaf.
Okeylah, mungkin nak bagi suasana sejuk sekejap ke, tunggulah setengah jam ke apa ke. Jangan buat dek je. Tiba-tiba masuk satu Ramadan nak minta maaf. Masuk satu Rejab nak minta maaf. Masuk satu Syaban nak minta maaf. Masuk satu minta maaf. Kau minta maaf kenapa? Tak tahu. Alright, so itu satu amalan yang perlu kita semak semula. Apa yang betul ialah kita bukanlah kata betul. Apa yang lebih sesuai. Sebab dalam perkara ni sebenarnya ada keluasan. Tetapi apa yang lebih sesuai, lebih bertepatan ialah kita berdoa. Moga-moga Allah menerima amalan kita semua. Dan generasi salafus soleh, generasi awal umat Islam, mereka ini memang satu generasi yang banyak beramal dan bimbang andai kata amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, seorang tokoh kurun ke-8 Hijrah, dalam kitabnya Latiful Ma'arif menukil tentang bab dalam bulan Ramadan dekat hujung itu, bahawa generasi salafus soleh apabila selesai Ramadan, selama lebih kurang 6 bulan mereka berdoa agar Allah SWT menerima amalan mereka dalam bulan Ramadan yang telah lepas itu. Bila itu 6 bulan, lepas tu lagi 6 bulan akan datang Ramadan yang next, mereka berdoa pula agar Allah menemukan mereka dengan bulan Ramadan yang akan datang itu. Demikian doa mereka itu disebut oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Latiful Ma'arif. Ini contoh daripada kalangan salafus salih. Okey, baik. So selesai hadis ini. Kalau kita rujuk surah Al-Mu'minun tadi tu 61 Allah SWT sambung ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang bersegera, berlumba-lumba ke arah kebaikan, dan bagi mereka itulah yang mendahului mencapai kebaikan ataupun mendahului masuk syurga Ini yang saya sebut sebagai sifat yang terpuji. Okey, baik. Sekarang kita kembali kepada doa tadi. Ayat 127 surah Al-Baqarah. Tahukah anda siapakah yang sebenarnya mengucapkan doa tersebut? Okey, kalau kita tahu dan kita merenungnya, mesti terkejut. Kenapa pula yang terkejut? Sebab yang mengucapkannya bukan carang-carang orang, bukan kaleng-kaleng orang, tetapi Khalilullah, kekasih Allah, iaitu Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail. Dan mereka saat itu sedang berbuat satu amal soleh yang bukan amal biasa-biasa, satu amalan yang begitu besar, begitu hebat, iaitu sedang membina asas-asas bagi Kaabah, asas-asas bagi Baitullah. Mari kita rujuk surah Al-Baqarah ayat 127, di mana Allah berfirman, wa iz yarfa'u Ibrahimu. Okey, dan ingatlah apabila Ibrahim membina al-qawaida minal baiti, asas-asas daripada baiti, yakni Baitullah, wa Ismail, bersama anaknya Ismail. Lalu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ini buat Kaabah ni. Nabi Ibrahim ni kan masih lagi berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan ini daripada kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay, kalau kita renung sekejap ayat ini kan, macam saya kata tadilah, ini Nabi Ibrahim yang hebat, yang gitu, yang sudah tentu Allah terima. Memang confirm lah dia, Nabi Ibrahim ni ikhlas kan, confirm lah. Bertepatan dengan hukum syariat amalannya, bina Kaabah pula tu, bukan buat benda mengarut kan. Tapi masih lagi berdoa. Bayangkanlah kalau kita kan sedang buat kerja sini, bukan doa sini, tapi dia buat selfie lah, dia buat video YouTube lah, dia buat video TikTok lah, saya sedang pasang kelambu Kaabah ke apa ke kan. Padahal mereka ni sedang melakukan amalan ni yang kita kata, tapi mereka masih lagi berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bandingkan antara mereka dengan kita ni, di mana amalan-amalan kita ni sangatlah tak terbanding kot kan. Sangatlah kecil, sangatlah, bila solat pun tak khusyuk, bila solat pun duk pandang orang tu, pandang orang ni, apa imam ni baca laju betul, tak best lah ke apa ke kan. Dan macam-macam lagi. Sudah tentu kita ni lebih patut berdoa dengan doa ini,
Tetapi kita ambil iktibar, Nabi Ibrahim pun baca, apatah lagi kita ni lagilah 10 kali ganda, 100 kali ganda lebih patut membaca doa ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita menjadikan doa ini satu kelaziman kita. Okey, bukan saja untuk selepas amalan Ramadan, bukan saja untuk selepas apa-apa amalan ke, tetapi biasakan diri. Sebab setiap hari kita ada beramal kan? Setiap hari kita solat, setiap hari kita baca Quran, setiap hari suami berbuat baik kepada keluarga, isteri berbuat baik kepada keluarga, anak berbuat baik kepada ibu bapa, macam-macam amalan kita, moga-moga Allah menerimanya. Okey, pendek saja, ayuh hafal, ayuh kita amalkan. Kita boleh baca doa ni ketika sujud, boleh baca doa ni rakaat terakhir sebelum memberi salam, ataupun pada bila-bila masa, ya. Baik, moga-moga yang ini saya cerita panjang sikit untuk memberi kita motivasi untuk berdoa. Jangan duk syok saja, aku tarawih 20 rakaat 30 malam. Tahun ni 30 ke 29? 30 malam pun tak miss langsung. Duk cerita ke orang kan. Okey, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.